dah ada pun dia tuduh. Betul, Saudara Ramsyah. Daripada Bousted Group sudah pun dibawa ke muka pengadilan. Benda ini akan terungkai. Tunggulah SPRM untuk tuduhan berikutnya. Itu pandangan Saudara Ramsyah. Benar. Ini saudara kita perlu faham. Bukan terus senyap, tak ada. Dalam zaman sekarang, negara di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya berkeyakinan segala kebejatan berhubung dengan rasuah ini tidak akan diswep ataupun disembunyikan di bawah kapet. Soal saya, jangan kita, kadang-kadang saya melihat orang memberi pandangan begitu begini dan banyak bersifat mencerca dan seolah-olah menghina. Saya tak setuju, saudara. Kalau Datuk Anwar Ibrahim, maka diulang-ulang cerita-cerita bagaimana tuduhan, liwat dan sebagainya dengan kata-kata yang tidak sepatutnya kita lontarkan kepada seorang Perdana Menteri. Saudara, saya kadang-kadang, satu ketika dulu, saya tak bersetuju dengan pandangan Dr. Mahathir. Tapi bila saya berada di luar negara, bila orang bercakap Dr. Mahathir, menjadi tanggungjawab kita mempertahankan. Sebab beliau adalah Perdana Menteri kita waktu itu. Begitu juga ada kadarnya saya tak bersetuju dengan cara Datuk Seri Najib. Tapi bila saya berada di luar negeri, orang bercakap, apa ni Malaysia ni, your Prime Minister, dia kata salah tu. Kita harus bertanggungjawab. Kita mesti menghormati pemimpin kita. Ini sistem demokrasi. Yang saya hairan, bagaimana mereka yang kononnya menegakkan demokrasi, kononnya mengamalkan demokrasi, bagaimana mereka mau menafikan bahawa Parti Pakatan Harapan mendapat 82 kursi. Itu majoriti di kalangan minoriti. Sedangkan Perikatan Nasional cuma dapat 74 kursi. Macam mana saudara mau menafikan bahawa Pakatan Harapan ini tidak mendapat sokongan rakyat? Ini persoalannya. Dan mereka kadang-kadang bila nak membuat ini, nak menomah, menuduh begitu begini, melontarkan satu kenyataan, mengatakan tak demokrasi. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Seri Zahid Hamidi mewujudkan kerajaan perpaduan. Kerajaan itu adalah santunan daripada tuanku. Setelah kena faham betul-betul. Saya tak tahulah berapa malam lah saya nak bercakap soal ini. Apabila Tan Sri Muhyiddin tolak mentah-mentah. Dia nak jadi Perdana Menteri. Alasan dia kata dia dapat statutory declaration ataupun akuan bersumpah di kalangan 12 orang ahli UMNO. Benda yang salah. Macam mana you mengatakan itu sebagai satu demokrasi? Sebab kita ada undang-undang, ada akta anti lompat. Kalau UMNO nak sokong, dia kena sokong secara en blok. Dia tak boleh membawa sokongan secara individu. Kalau dia membawa sokongan individu, dia kena letak jawatan. Itu keadaan saya. Saudara Mukhlis, bagaimana pula pandangan atas dasar kerajaan menangani isu ekonomi rakyat dan negara yang semakin meruduk? Ini yang sepatutnya kita santun. Ini yang sepatutnya kita santun. Tadi saya dengar juga kenyataan Menteri Ekonomi Saudara Fizi. Dia kata bahawa kerajaan mendengar dan sedang menangani. Okeylah, kita sekarang ni memang tidak siapa pun boleh menafikan bahawa kehidupan rakyat dalam keadaan sukar. Ini kerana kita kena terima hakikat negara dalam keadaan berhutang. Negara kita bukan negara, kalau buat bajet tu bajet yang berimbang. Hutang negara tenat saya 1.5 triliun. Berganda-ganda daripada zaman Datuk Seri Najib mentadbir negara yang sekitar 580 bilion. Ini 1.5 triliun. Lebih daripada 2 kali ganda. Dalam keadaan begini, bagaimana? Sebab itu saya melihat usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah mencari pelabur-pelabur dari luar. Kalau mereka datang dengan pelaburan, maka ekonomi akan meningkat. Tetapi di saat kita mahu menangani ekonomi rakyat, ekonomi negara, ada pula pihak yang melakukan sabotaj. Yang saya katakan ini sabotaj. Apabila diwar-warkan kerajaan ini, kerajaan yang gagal. Nak kata gagal macam mana? Baru 5 bulan. Ini kena terima hakikat. Kita ni nak tengok, saya dah bagi penjelasan sebulan dulu, 2 bulan dulu. Malahan sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri lagi, saya menyatakan seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia tidak mempunyai tongkat sakti untuk memperbaiki ekonomi yang telah rosak. Saya berbual dengan pakar ekonomi negara, iaitu mantan Menteri Kewangan Tengku Razali Hamzah. Saya berbual dengan beliau memperakui bahawa negara kita teruk.
Sebab itu beliau menyarankan, kalau boleh, carilah pelabur-pelabur dari luar, dan kalau boleh, pujuklah pimpinan daripada negara China supaya mereka menyimpan wang mereka yang begitu banyak dalam bank-bank milik mereka yang ada di negara kita. Dengan harapan, maka kita punya currency ataupun nilai mata wang kita meningkat. Bukan nak pinjam. Hari ini negara China mempunyai 7.9 triliun surplus ataupun lebihan. Mereka mempunyai lebihan, bukan macam di Amerika. Amerika berhutang. China bukan berhutang, mereka mempunyai lebihan wang. 7.9 triliun ke 75 triliun, tak silap saya. Dan menurut pandangan Yang Mulia Tengku Razak Hamzah, dia kata kalaulah kita boleh pujuk pemimpin dari negara China datang untuk menyimpan dalam bank mereka, bukan bank kita. Hari ini di Malaysia ada 3 buah bank. Datuk Seri Najib itu hari mewujudkan satu kawasan iaitu TRX untuk dijadikan bank pesisir, bank untuk semua dunia punya pemain-pemain ekonomi dunia. Pelaburannya diadakan di TRX. Dan paling tidak, seandainya masuklah setengah daripada surplus yang ada, saudara, maka wang kita akan meningkat. Bila nilai mata wang kita meningkat, mudahlah segala-galanya untuk kehidupan rakyat diperbaiki. Sekarang ni kita berhutang. Saudara, orang berhutang, bayangkanlah, yang saya khawatir sebenarnya, saudara, tiap-tiap tahun kita kena bayar. Sebagai Menteri Kewangan, tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim memikirkan bagaimana nak membayar. Kita kalau tak dapat bayar hutang, kita akan diisytiharkan negara yang muflis. Cuma nasib baik kita, negara kita berhutang pun dalam keadaan dalam ringgit Malaysia di kalangan cuma 2.7%, saya tak silap saya, kita meminjam dari negara luar. Tapi ini tidak berarti kita tak perlu bayar yang lain. Dan kita kena bayar, tak silap saya, 15 bilion setiap tahun. Kalau bahasa orang Perak, dia kata, mana nak kokornya? Saudara, Acai Bentayar, dia kata hanya bosku yang boleh memujuk negara China. Saya rasa itu hari Datuk Seri Anwar Ibrahim dah pergi, sudah pun ada. Tetapi ada perkara-perkara yang tak boleh diumumkan. Sebab ini sensitif, saudara. Soal kewangan, semua sensitif. Jangan lupa, saudara, bahawa antara negara yang juga mengharapkan pelaburan dari luar supaya orang menyimpan dalam bank-banknya adalah negara jiran kita, negara Singapura. Singapura tidak punya apa hasil. Dia tak ada minyak, tak ada kelapa sawit, tak ada getah, apa pun tak ada. Poci elek. Dia yang ada hanyalah bank. Jadi dunia menyimpan negara-negara luar menyimpan wang dalam bank-bank yang ada di Singapura. Sebab itu ekonomi mereka mantap. Dan inilah yang disarankan oleh Yang Mulia Tengku Razak Hamzah. Kalaulah surplus ataupun lebihan wang yang ada di tangan negara China itu masuk pada negara kita, maka kita juga pemantap. Itu antara sistem ekonomi lah. Saya lebih daripada itu saya tak boleh nak cerita. Tetapi saya dikabarkan bahawa memang ada pertemuan antara Perdana Menteri dengan Tengku Razak Hamzah dan beliau menawarkan khidmat nasihat secara, ialah anak dengan bapa. Jangan lupa, saudara, yang bertanggungjawab bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk UMNO adalah Tengku Razali. Hasil daripada amanat Tun Razak. Itu kena pegang, saudara. Saya kalau orang nak kata apa pun, saya akan menafikannya. Yang benar-benarnya. Dan beliau menasihati. Ada pertemuan, dia nasihat. Dan selepas itu, lebih kurang 2 minggu selepas itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke negara China. Alhamdulillah. Ini kita jangan lupa. Dulu dalam keadaan kita susah. Pada tahun selepas tragedi 13 Mei, saudara. Suasana politik yang tak menentu apa semua tu. Dan almarhum Tun Razak memulakan dengan menghantar rombongan yang dipimpin oleh Tengku Razak Hamzah sebagai Chief de Mission, membawa Dewan Perniagaan Melayu Malaysia bertandang ke negara China walaupun saat itu kita tidak mempunyai hubungan diplomatik. Selepas mereka Tengku Razak pergi ke China menyusul Tun Razak, maka termeterailah perjanjian antara Malaysia dengan China. Sekaranglah baru kita tahu rupanya sebenar-benarnya yang tersembunyi pertama-tama sekali waktu itu. Negara sedang membongkar hutan-hutan untuk menjadikan kawasan Felda. Dan Felda waktu itu menanam getah dan kelapa sawit. Jadi pemimpin besar yang mempunyai wawasan macam Tengku Razali, macam Tun Razak, mereka melihat masa depan apa nak jadi pada minyak-minyak yang dihasilkan daripada bantuan daripada pengeluaran yang dikeluarkan oleh Felda. Nak dipasar macam mana?
Jangan ingat, jangan lupa saudara. Dan apabila kehadiran Tun Razak, Tengku Razali berjumpa dengan Chow Enlai, berjumpa dengan Zia Doping, perbincangannya bahawa China bersetuju untuk membeli minyak. Dan itulah merupakan jaminan kejayaan untuk keluarga Felda. Kalau tak dibuat begitu, tak jadi saudara. Kalaulah China waktu itu tak ada, jadi kita terkial-kial lah. Minyak ada, nak dipasar ke mana? Harga pun tak boleh kita tetapkan. Pergilah ke negara India, pergi ke Eropah dan sebagainya. Bagai nak gerak lah masalah. Tetapi bila kita ada ready market, walaupun mungkin harganya tak setinggi mana, tetapi keluar banyak mana pun, macam mana kata Chow Enlai, you produce 1 year palm oil, we use for 3 months. Negara kita mengeluarkan minyak kelapa sawit selama setahun, 3 bulan saja habis digunakan oleh rakyat China kerana dia negara besar.